orang hiburan dah ni. Tapi bila sudah ni, dia mari terasa pula nak balik pada asal balik. Itulah nafsu. Sebab nafsu dia akan ada dengan kita, dia tak kalah-kalah. Dia bukan dia tak kalah, dia tak pisah-pisah dengan kita. Hari ni dia kalah, esok dia mari lagi, usai kalah mari lagi. Sampai kita mati, Allah. Begitu. Maka dalam keadaan macam itu, nafsu pun sentiasa tarik dia. Sebab tu kalau orang dah duduk dunia lara-lara, dia pun jadi ahli ibadat, sampai masa dia balik kejap lara. Contoh tak ada kata siapa. Contohnya orang tu suka main alat muzik yang diharamkan. Dah jadi ahli ibadat, lama-lama sekali main mula kejap. Nafsu tu akan tarik. Oh, lama mu tak main. Lama tu. Jadi akhir sekali dia kata nafsu ni ada sama yang nak menghalang dia beribadat. Lalu dikatakan bahawa nafsu itu lemah lagi penyegan, tiada berahi. Akhir sekali nafsu membawa kita tidak semangat untuk nak beribadat dan tiada bangkit dengan kebajikan dan tidak membawa kita bangun ataupun semangat untuk melakukan kebaikan seperti barang yang sebenarnya, seperti yang dikehendaki oleh agama. Dan sayugiranya dan sesungguhnya adalah ia, yakni nafsu, cenderung selama-lamanya kepada lalai. Begitulah. Jadi nafsu ni akan cenderung kepada kita supaya lalai. Lalu dan juga kesenangan, dan nafsu suka kita kepada kesenangan. Kita nak istiqamah puasa sunat dan 2-3 kali puasa, lepas tu doa. Dia mari kita nak buat semangat puasa, mari kata teringat ke sedap makan pagi, lama tak makan dengan sayang-sayang. Akhir sekali sampai pagi, malam niat puasa, esok makan pagi dengan kawan. Dah selesai. Nafsu ni duk tarik sama, daripada nafsu makan, mainan, macam-macam. Orang yang sudah rajin beribadat, kecuali orang yang sudah dipelihara. Ada satu orang hamba Allah ini, dia sembahyang tahajud tak tinggal. Satu hari dia mari menitah dalam hati, wah, wasil nak tidur, selama ni tidur sekejap, wasil nak tidur panjang kali, malam ni tak nak bangun tahajud. Dia mari macam tu. Ni ahli ibadat diceritakan, tapi orang ni orang soleh, Allah Taala pelihara dia. Jadi satu ketika malam itu dia niat dah, dia nak tidur, niat bangun-bangun subuh je, dan dia bertahun-tahun tak tinggal tahajud. Bukan tu, bertahun-tahun dah sudah jadi amalan. Mari nafsu mari kena tidur panjang sekali. Lalu dia berniat malam itu tidak mahu bangun tahajud. Maka selepas tidak mahu bangun tahajud, dia pun tidur. Malam tu dia bermimpi bidadari. Maka dalam bidadari itu ramai lelaki dia mendatangi bidadari tadi dan ingin duduk bersama dengan bidadari tadi. Dia tengok bidadari indah, dia pun cantik, dia pun nak pergi juga. Bila nak pergi, dia pun minta agar bidadari itu memilih dia. Kata bidadari itu, sebenarnya aku ni memang milikmu. Tahu tak kenapa Allah datangkan ramai lelaki ini untuk aku pilih? Sebab malam ini kamu niat tak nak bangun tahajud. Di dalam mimpi. Kerana kamu tidak berniat, tidak bangun, tidak berniat, kerana kamu berniat tidak bangun, tidak mahu bangun tahajud, maka aku diberi pilihan memilih lelaki lain selain pada kamu. Dia terkejut daripada tidur, ada lagi waktu. Dah lihat bangun tahajud, Allah Akbar, mayang. Tapi lillahi ta'ala, bukan lil bidadari, bukanlah. Maknanya akhirnya dia bangun, Allah Ta'ala pelihara dia. Nak gambar begitu ahli ibadat pun dia mari nafsu gitu. Nafsu. Lalu dikatakan bahawa nafsu memanglah cenderung kepada lalai, suka pada kesenangan dan suka pada bermain-main. Suka pada bermain-main. Kemudian suka kepada benda yang sia-sia. Sebab itu nafsu jadi seronok benda sia-sia. Siapa maknanya kita duduk lalai, siapa petang tak ada rasa benda. Cuba kita mengaji 10 minit lemah dah lu. Itu kenapa 10 minit jadi lemah dah kita baca Quran.
Kalau kita baca benda-benda yang menyeronokkan 2-3 jam tak apa. Baca Quran satulah, balik lagi 9 dah lagi satu juzuk. Begitu. Jadi dalam keadaan macam itu, nafsu suka membawa sia-sia, membawa kepada kejahatan dan juga bala, membawa pada dosa dan juga jahil, sesuatu yang membawa kepada kebodohan. Dan maka berkendak sertanya di sini bagaimana nak hadapi nafsu, maka yang menuntun akan dia supaya dituntunnya kepada kebajikan. Maka nafsu ini kita kena tuntun dia. Apa makna tuntun dia? Kita kena kawal dia, jangan dia kawal kita. Kita kena tunggang dia, jangan dia tunggang kita. Maka dan tuntun dia kepada kebajikan dan taat, bawa nafsu kepada taat. Nafsu ni keinginan. Kalau keinginan jahat, nafsu yang jahat. Keinginan yang baik, nafsu yang baik. Maka bawa dia. Maka berlakulah bila nafsu itu dia tak berpisah pada kita. Nafsu pisah-pisah mati, tapi kita boleh kalahkan nafsu. Tapi bila kita kalahkan nafsu, jangan kata-kata kita kalah nafsu, lepas tu kita relax je, dia kalahkan balik kita. Dia begitu. Maka biar kita benar-benar maknanya boleh berjaya mengawal ataupun menjadikan nafsu itu tuntunan kita. Sehingga para ulama ada yang semayang sampai 400 rakaat. Imam Ahmad Ibn Hanbal 400 rakaat sehari semayang. Sahabat Al-Banani semayang 800 rakaat sehari. Imam Syafi'i satu hari khatam, bukan bulan Ramadan, tiada hari khatam tu, bulan-bulan biasa. Dan kalau bulan Ramadan satu hari 2 kali khatam, satu bulan 60 kali khatam. Kita bulan Ramadan sekali khatam dah rasa nak begoh dah rasa. Baru sekali khatam. 3 kali tu banyak. Alhamdulillah, tahun ni 3 kali khatam. Dia sendiri terkejut, boleh 3 kali khatam. Allah. Imam Syafi'i 60 kali khatam. Dan ada ulama-ulama yang sembahyang bang Allahu Akbar, sembahyang sampai subuh. Kita pun rasa heran, macam mana dia boleh sembahyang sampai subuh? Kita heran orang sembahyang sampai subuh. Kita tak heran orang main pusat sampai subuh. Kita tak heran orang bersukan sampai subuh. Orang berjoget sampai subuh. Kenapa dia boleh sampai ke subuh? Sebab dia dah berjaya, dia menuntun nafsu, nafsu bawa dia kepada kebaikan dan ada jalannya, bawa kepada kebajikan. Maka dituntunnya kepada kebajikan dan juga kepada taat, sehingga nafsu kita bawa kepada taat. Akhirnya apa yang berlaku? Bila buat ibadat rasa seronok, rasa sedap. Tak pergi kuliah ilmu rasa rimah, rupanya tak pergi kuliah pagi malam ni. Tu nafsu. Tapi kalau nafsu kita tengah buah lagi, dalam kuliah kita rimah. Kuliah lambat anggur nak habis. Jadi rimah. Tapi bila kita sudah dapat mengawal nafsu, kita jadi seronok. Jadi suka. Lalu dalam keadaan itu kita tuntun dia kepada bawa nafsu pada kebajikan, kepada taat. Dengan jalan apa? Dan dikatakan bahawa dan merajinkan padanya, maka menjadikan nafsu kita rajin pada ibadat dan menghalau akan dia supaya dihalau akan dia daripada maksiat, dan kita tolak nafsu tadi, bawa nafsu itu. Halau ni maknanya kita bawa nafsu itu sehingga nafsu itu menolak akal maksiat. Nafsu pun tak suka buat maksiat dan melumpuhkan akan dia daripada maksiat, sampai nafsu pun tak boleh nak lemah dalam maksiat. Dan nafsu dengan syaitan, nafsu lebih bahaya daripada syaitan 70 kali ganda. Syaitan dia memanglah bagi kita yang iman lemah tu, syaitan tu gagah. Tapi bila Allah Ta'ala bagi kita iman kuat sikit, syaitan jadi lemah. Bulan Ramadan Allah Ta'ala beri extra. Bulan Ramadan Allah beri tambahan riak. Iman ditambah. Jadi gagah kejap. Syaitan pun lemah. Syaitan lemah tu gambar lemah syaitan macam kena ikat. Dah nak tu. Tapi bila bulan Ramadan extra tu Allah Ta'ala tarik. Tengok mu tambah dak masa. Kalau dak tambah juga dia balik asal ke. Agak bulan Ramadan. Maka dalam keadaan macam itu
dia katakan bahawa kita boleh bawa nafsu itu kepada kebaikan dan kita boleh lemahkan nafsu, lumpuhkan nafsu tadi sehingga nafsu tadi membawa kepada ketaatan. Dan dia ada dua dikatakan bahawa dua jalan ataupun dua perkara yang boleh membawa kepada nafsu jadi kalah. Apa dia? Dan keduanya itu adalah raja. Yang pertama raja, yang kedua khauf. Apa makna raja? Apa makna khauf? Raja maknanya harap ataupun tamak. Maka ingat, kita kena ada sifat tamak. Bahaya ni, betul? Kita kena ada sifat tamak pada akhirat. Jangan tamak pada dunia. Inilah yang dimaksud faliyatanafasil mutanafisun, berlumba-lumba kamu. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba kamu buat kebaikan. Ya, kena ada harap, dalam waktu yang sama ada khauf. Kerana taat itu dua perkara saja. Taat itu, ketaatan kepada Allah ada dua. Yang pertama mengikut perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Maka untuk menurut perintah ini kita gunakan tamak. Dan untuk meninggalkan larangan itu, larangan kita gunakan takut. Maka kena ada dalam diri kita sifat tamak dan sifat takut. Maka dengan ada sifat tamak, sifat takut, nafsu jadi kalah. Nafsu jadi kalah. Siapa ada orang tu, dia kata, dia jumpa satu orang Habib Abdullah bin Syihab. Dia kata, Habib, saya sakit, Habib. Sakit apa? Saya tak boleh tidur. Berapa hari dah tak boleh tidur? Seminggu. Habib kata, lah, seminggu. Aku bertahun-tahun tak tidur. Kenapa Habib tak tidur? Macam mana aku nak tidur? Bila aku nak tidur, aku takut. Kata. Takut aku mati macam mana? Nanti aku dalam kubur macam mana? Dah Habib buat benda? Habib semayang 4 pagi. Sampai ke pagi. Jadi, takut ini guna untuk tinggalkan maksiat dan juga tamak gunakan untuk semangat beribadat. Bila kita tamak, akhir sekali kita sedar tidak sedar, kita bawa nafsu kita pada ketaatan. Dan tamak dan takut dan tamak ini, harap dan ini mesti dengan ilmu. Macam mana dengan ilmu? Baik, kenapa orang boleh bangun waktu malam? Kenapa orang boleh bangun waktu malam? Pukul 3 Allahu Akbar, bangun sembahyang. Atau kira bulan Ramadan lah. Kenapa bulan Ramadan orang pemula qiyam mulai? 10 malam terakhir kata pihak masjid, bangun, kira-kira kita buat qiyam mulai. Bangun. Masa itu tamak apa? Tamak 1000 bulan. Betul tak? Di bulan Ramadan kan ada satu malam Lailatul Qadar. Oh, maknanya masa ketika itu hilang-hilang habis nyatu Allahu Akbar sembahyang. Kerana ada sifat tamak. Sifat tamak pada akhirat ni kita kena ada. Tapi kita tak tamak. Mu buat 20, aku buat 8 sudah. Asal dapat pahala. Mu qiyam mulai. Dia kata, qiyam mulai. Orang baca Quran, kita baca Quran. Orang baca Quran banyak, kita tak rasa apa-apa. Sebab tidak ada sifat tamak pada akhirat. Oleh kerana tidak ada sifat tamak pada akhirat, maka nafsu kita menang. Dia kata penyegan pada ibadat, dia jadi tak semangat. Tak semangat ibadat. Maka inilah rahsia orang-orang soleh. Rahsia orang-orang soleh, mereka sampai berlumba-lumba buat beribadat. Berlumba-lumba. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh biasa zikir, tapi keluar selalu daripada masjid. Sayyidina Umar tengok pula, ya Huzaifah. Sayyidina Umar tanya Huzaifah, kenapa Sayyidina Abu Bakar lepas sembahyang tu keluar pada masjid? Ya Umar, kamu tidak tahu ke? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapat laporan ada satu orang tua yang tidak ada orang hiraukan dia. Oh begitu. Sayyidina Umar pun kejar tengok daripada belakang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tengok, "Mocik, biar saya khidmat ke mocik." Dia kemah-kemah rumah tu, lepas tu dia balik ambil gandum buat makanan, makan ke mocik tadi. Lepas tu dia kata apa-apa nanti saya akan tolong mocik, apa-apa khidmat nanti saya akan datang lagi. Sayyidina Umar tengok, oh hari ni mu buat, hari ni bahagian kamu, esok bagi aku, kata Sayyidina Umar.
Esok lepas main subuh, Sayyidina Abu Bakar duduk tempat sejadah lagi. Dia Sayyidina Umar cepat-cepat keluar. Pergi rumah orang tua tadi. Takut Sayyidina Abu Bakar khidmat pada tu. Dia pun pergi. Makcik, boleh saya khidmat? Makcik kata tak payah. Tak payahlah. Kenapa? Ada dah orang khidmat. Siapa? Orang kemarin. Bila? Sebelum subuh. Maknanya berlumba-lumba dia. Sayyidina Umar kata Allah lah. Dah nak lawak lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Jadi semangat. Maka semangat kita lemah darurat beribadat kerana tidak ada sifat tamak. Oleh kerana itu para jemaah, ini rahsia orang soleh boleh buat ibadat sebab dia ada sifat tamak. Apa dalilnya? Allah Taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka mereka itu meninggalkan lambungan belakang. Maknanya mereka bangun pada waktu malam. Meninggalkan tempat tidur mereka itu, beribadat pada Allah kerana dua sifat, khaufan wa tama'an, kerana takut dan kerana tamak. Kerana tamak. Oleh kerana itu kita kena ada ilmu. Kenapa sahabat marah balah sekali nak duduk saf pertama? Sampai tanya Rasulullah, saya nak juga saf pertama. Rasulullah kata tak apa, jangan balah, kita undi hari ni orang lain, esok orang lain. Kita berebut nak saf belakang. Saf belakang. Maka dengan sifat tamak ini, kita sedar tidak sedar kita tuntun kita punya nafsu kepada ketaatan. Dan dikatakan bahawa dan juga khauf dan takut, maka rajak, yakni harap, kita mengharapkan pahala, kita mengharapkan redha Allah, kita mengharapkan pujian daripada Allah, itu tidak mengapa. Mengharap pujian manusia tak boleh. Kita mengharapkan kebaikan-kebaikan, iaitu diharapkan besar pahala. Contoh, nak dapat pahala, boleh semayang lewat-lewat, pahala sikit, benda baik, pahala banyak. Saya ni kalau semayang saya duduk saf pertama, sebab apa? Pahala lebih. Gitu. Itu yang bila macam tu, sedar tak sedar, kita sedang membawa nafsu kita kepada ketaatan. Dan juga sebenar-benar janji, kita kerana kita janji, percaya dengan janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janji dah, siapa yang dia bersiap-siap sedia dengar azan, dia pun ambil semayang, dia pun cepat-cepat nak semayang, nanti dia dibangkitkan oleh Allah, wajahnya bercahaya seperti bintang-bintang yang berkelipan. Dan ada juga orang ketika mana sahaja dia azan berkumandang, dia dah siap belaka dah. Siap belaka, dah ambil semayang dah. Lalu azan berkumandang, dia pergi semayang, dia dibangkitkan seperti bulan purnama wajah dia. Dan ada juga orang yang ketika mana azan berkumandang, dia sudah ada di masjid, dia dibangkitkan seperti cahaya matahari. Dia bila tahu keadaan macam tu, takkan nak bintang. Begitu. Maknanya macam orang main Jumaat, takkan nak telur ayam je. Begitu gambarannya. Maka mari semangat macam itu, benar janji Allah Ta'ala. Daripada berbagai-bagai karamah dan macam-macam kemuliaan Allah Ta'ala beri orang yang buat taat ni. Dan engkau sebutkan padanya yang demikian itu. Apa makna sebut? Engkau ingat. Bila mari je semayang, ingat selalu, aku nak cari kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Aku ni sebelum sembahyang ni kalau boleh zikir dan kau cari pahala banyak. Aku ini maknanya nak mari awal-awal nak baca Quran, orang lain mari sembahyang je, aku start baca Quran lagi. Maka kena ingat perkara yang macam ini, membangkitkan akan ibadah pada Allah. Yang demikian itu menuntunkan akan dia. Yang kita ingat pemberian Allah, kemuliaan Allah, sedar tak sedar kita sedang membawa nafsu kepada kebaikan. Maka bangkitlah ia akan mengerjakan taat. Itulah jalan caranya. Jadi kita semangat nak beribadah. Semangat nak beribadah pada Allah. Maka tidak salah kita orang awam ni mikir pahala, tak apa. Orang yang pekat orang awam macam kita fikir ke pahala. Saya memang kena semayang awal, saya nak cari pahala banyak. Saya memang nak baca Quran banyak sebab saya nak cari pahala banyak. Maka fikir nak dapat pahala boleh bagi orang awam macam kita semua. Kata Imam Ghazali, mu kena ingat benda gini, mu kena ingat pahala besar, mu kena ingat janji Allah beri, mu kena ingat. Dan saya belajar dulu tok guru saya. Apa dia kata? Siapa nak bidadari bangun malam.
Ya wis semangat gitu. Okey, siapa dapat bidadari malam tadi? Bukan apa, nak galakan supaya nak beribadah pada Allah. Maka kena ingat perkara yang macam itu akan membawa kepada taat. Bangkitlah ia atas mengerjakan taat dan segera dan menggerak-gerakkan ia. Apa makna menggerak-gerak? Makna mari semangat ataupun keinginan dia bagi yang demikian itu merajinkan akan dia jadi rajin beribadah. Barulah rajin beribadah. Ingat, dalam beribadat kita kena tengok orang yang lebih tinggi pada kita. Dalam beribadat. Dalam bab dunia kita kena tengok orang yang lebih rendah pada kita. Apa maksudnya? Kalau bab dunia tengok orang lebih rendah. Contohnya kita ada kereta. Kereta kita ni kereta biasa-biasa saja, kereta kecil je. Kita jangan tengok orang lebih tinggi pada kita. Kereta dia besar ada kita. Kereta dia mewah ada kita. Kalau kita tengok orang lebih tinggi pada kita, kita jadi sifat tamak. Jadi kita kena tengok orang di bawah. Aku ada kereta, alhamdulillah. Ada lagi orang mari pakai motor lah ni. Bila kita tengok, oh alhamdulillah, mujurlah Allah Ta'ala, syukur aku dapat kereta. Ada lagi orang naik motor pula, alhamdulillah. Ada lagi orang naik basikal. Maknanya ada lagi. Jadi tengok jadi orang yang bersyukur. Dalam bab dunia, dalam bab akhirat tengok orang lebih tinggi, lebih pada dia. Orang tu semayang sampai 20 rakaat, takkan aku buat 8. Contohnya gitu. Mari semangat. Mana boleh begitu. Saya dengar orang itu seminggu sekali khatam. Kalau orang itu seminggu sekali khatam, mana boleh aku lah ni sebulan sekali khatam. Kalau begitu seminggu 2 kali khatam. Bukan baca wallahu ahad 3 kali tu tak ci. Tu 5 kali sekali khatam pun boleh. Tapi maknanya khatam habis semuanya. Bagi membawa kepada semangat untuk beribadah pada Allah. Dan menggerak-gerakkan yang demikian itu jadi rajin dia. Ini beribadat. Itu rahsia dia yang menyedihkan. Sebab apa kita tak semangat? Persoalan dia, masa kita buat ibadat, mari mikir kita tentang dapat pahala, kedudukan lebih, nak dapat mana Allah Ta'ala akan bagi ganjaran-ganjaran yang tertentu. Sebab itu zaman Rasulullah tu, orang miskin dia bersedih satu ketika. Dia bersedih, Allah. Akhirnya Nabi kata tak apa, ada bahagian dekat negeri akhirat. Okey, wallahu alam, kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.